Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi kita tanya, kata, siapakah yang mempegang kata tuai bagi langit bumi ni? Moga aku nak mengajaknya manusia tadi itu klik kepada tuai langit bumi ni. Kamu dok sekatkan ajaran aku, dakwah aku, jalan ni aku. Siapa jadi langit bumi ni? Tuai ni, langit bumi ni siapa tuai? Di situ siapa kisah, siapa ayat yang kita akan mula tafsir di dalam pengajian kita pada pagi ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala suruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya. Suruh tanya. Jikalau Tuhan katakan, tengok ayat Quran dulu. Tengok ayat Quran dulu. Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul hakim. Khalaqahunnal azizul alim. Subhanahu wa ta'ala. Makna dengan cara sekali lalu, dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Rasulullah, wala in jika engkau ya Rasulullah sa'altahum, uslub di sini katanya ahli tafsir mana uslub al-qasam. Sa'alah kata wallahi in sa'altahum, demi Allah jika mung tu tanya mereka. Sa'alah uslub tu dah, cakap pihak tu dah. Seolah kata nak takkidkan perkataan, kalau mu tanya mereka itu ya Rasulullah terhadap mereka yang sekatkan dakwah mung tu, supaya tak mau nak manusia itu ikut ajaran yang mu nak mengajakkan kepada aku. Cuba tanya dia, tuai bagi langit ni siapa? Tuai bagi bumi ni siapa? Supaya nak menggerakkan emosi dia ataupun jiwa dia, perasaan dia tadi itu. Kenapa muduk sekatkan ajaran hak aku nak mengajakkan manusia klik kepada Allah, sedangkan mengaku juga kata tuai langit bumi ni siapa? Supaya kata nak dia kabar kata salah tu duduk di mana, punca kesalahan tu duduk di mana. Ini salah satu uslub yang nak iqamatul hujjah, nak kemukakan hujah Allah Ta'ala terhadap mereka. Terhadap siapa? Terhadap mereka tersebut. Dan demi sesungguhnya jika engkau ya Rasulullah bertanya kepada mereka. Mereka di situ siapa? Hum tu klik pada siapa? Iaitu klik kepada kuffarul Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ataupun musyrikun. Ataupun musyrikun. Kenapakah dinamakan musyrik sebagai musyrik? Kerana dia berkongsi di antara Tuhan benar dengan Tuhan batil. Faham tak tu? Kerana dia berkongsi di antara Tuhan benar dan Tuhan yang batil. Tuhan yang benar iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang batil iaitu Tuhan yang mereka itu mengada daripada fikiran khayalat mereka itu sendiri. Mereka mengadakan perkara tersebut, orang panggil taghut atau at-tawarid. Jamak daripada taghut, tiap-tiap perkara yang diibadat lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan perkara ni jadi pertengahan di antara Tuhan dengan mereka, dengan puak-puak musyrikun. Pertengahan hak mana? Pertengahan yang tidak disyarak mari di dalam agama kita. Kalau pertengahan ada syarak, sama ada dalam Quran hak sharih ataupun dalam hadis yang sahih, okey, tak ada masalah. Boleh kita nak buat perhubungan apa panggil wasilah, tapi kena syarat daripada ayat Quran yang sharih, daripada hadis yang sahih. Kalau hadis maudhu', hadis dhaifun jiddan, kita tak boleh nak bina hukum di atasnya. Situ tempat yang kita kena tahulah, kita sebagai umat Islam tu. Lalu mereka ini tak dinamakan musyrik dengan musyrik. Mereka itu menyengutu di antara Tuhan yang benar dengan Tuhan yang tak benar.
Bukan dalam arti kata dia tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam arti kata dia tak i'tiqad dalam hati dia kata yang menjadikan diri dia dan langit bumi tuan ni Allah. Tak, bukan lagu tu. Hak tu panggil mulhid, bukan musyrik. Musyrik ni dia campur di antara benar-benar Tuhan hak benar dengan Tuhan hak tak benar. Sebab tu nak pergi kata apabila orang kenal Tuhan hak benar, pastilah dia ibadat kepada Tuhan yang benar. Tak lazim. Kalau lazim tak ada musyrikun lah. Nampak tak tu? Kalau pasti tiap-tiap orang yang kenal Tuhan dalam arti kata yakin di hati kata yang menjadikan langit bumi ni Tuhan iaitu Allah, yang menjadikan dia iaitu Allah. Kalau lazim pasti orang kenal lagu tu ibadat dia kena kembali kepada Allah. Nasihat tak ada musyrikun. Ini apa yang kata mendustai perkara yang boleh kita nampak dengan hissi, yang boleh kita tengok dengan pencerah mata kepala kita, dapat dengan pencerahan lima kita. Ni tak betul dengan perkara-perkara yang sebut mari. Faham tak? Itu Allah Ta'ala suruh tanya puak dia. Puak musyrikun tadi itu. Musyrikun Quraisy orang panggil. Nampak dah tu? Tu. Tanya gapo? Tanya gapo suruh tanya. Kalau ahli tafsir yang kata gini, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau tanya ya Rasulullah akan mereka itu musyrikun, akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka itu senantiasa doa ibadat serta dengan Tuhan tu Tuhan yang lain. Ya wak capo. Tak dinamakan musyrik, malaikat dia campur di antara Tuhan yang benar dengan Tuhan tak benar. Tu ya. Syirik-syirik nak kata kita wak jadi menyengutu. Faham dah tu? Wak jadi menyengutu. Ini kita nak kita faham dengan cara jelas. Sebab itulah di dalam agama kita ni ia ada balik hak menjadikan balik perbuatan Tuhan dengan hak-hak kita. Hak Allah Ta'ala iaitu yang menjadikan kita, menjadikan bumi, menjadikan langit dan perkara-perkara daripada makhluk ini, tu hak Tuhan. Apa tu kejadian Tuhan dan apa terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila gitu Tuhan tutupkan daripada kita supaya beriman dengan dia. Beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak kita ni apabila kita beriman dah kenal dah hak kita ni lagu mana? Bahawa kita mengabdikan diri kita hal keadaan tunggal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pada yang lain. Nampak tu tak? Tidak pada yang lain. Lalu Tuhan suruh Nabi tanya, man khalaqas samawati wal arda? Siapa yang menjadikan, makna siapa yang jadi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ni, dia hak yang jadi Tuhan. Tuan dia pia. Nampak dah tu? Tuan dia tu siapa? Ini ayat sarih lagi nyata dan segera dipahamkan oleh umat manusia melalui proses syarah daripada alim ulama kita. Nampak tu tak? Ayat ni apabila muwahhid dengar, mana kata orang yang mengasalkan Allah Ta'ala dengar, dia berasa irtah. Apa makna wasa irtah? Mana berasa gembira, berasa lega, berasa sedap. Semejak daripada nu. Jiwa hati di dalam nu lagi. Nampak tu tak? Di dalam nu lagi. Akan tetapi kalau musyrikun dengar, dia tak sukalah. Buat apa? Kenapa? Kerana ayat ni kena kepada keadaan mereka. Kena kepada keadaan mereka. Terutama mereka yang ada zaman hak waktu turun ayat ni dan anak cucu mereka sehingga akan bakit kiamat nunu yang duduk di atas bantasan keturunan mereka, dia akan jadi muskilah dengan ayat umpama-umpama ni. Pada perasaan jiwa dan apa yang kata ruh dia tadi itu, ia akan jadi berasa tak sedap. Man khalaqas samawati wal arda? Siapa yang menciptakan, yang jadi tuan kepada langit-langit dan bumi ni? Dia tanya soalan wijlah. Tanya soalan wijlah.
jawab daripada syartiyah fi'il syarat tadi itu, la yaqulunna, nascaya ataupun sudah tentulah mereka akan menjawab. Tentulah mereka itu jawab dengan penuh-penuh mulut, dengan tidak ragu-ragu. Sebab itulah Abdullah bin Abbas dia kata, min imanihim idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Itu dia. Setengah daripada iman dia. Iman lagu mana ni? Iman bukan iman makna syar'i. Iman hak makna lughawi. Makna percaya mereka. Iman sekadar kata percaya Tuhan jadikan langit bumi ni, sedangkan ibadat dia ibadat lain serta Allah, itu tak guna iman biasa itu. Nampak tu tak? Iman biasa itu tak guna. Tapi dinamakan, alim ulama kita kata setengah daripada apa nama tu, kepercayaan mereka, pegangan mereka, yang daripada hati mereka kata Allah Ta'ala yang menjadikan langit bumi. Min imanihim. Nampak tu tak? Min imanihim. Nak ayat kata mereka itu tak ada kufur, kata Tuhan lah yang menjadi tuan langit dan bumi. Iman ya gu dengan kufur, tauhid ya gu dengan syirik. Terkadang orang yang nak mengangkatkan lambang musyrikun, dia kata bagaimana pula nak royak kata, orang ni musyrikun Mekah ni ada pula email kata Tuhan jadikan langit bumi seperti Abdullah bin Abbas kata. Tak ke berlawan ke di antara email dengan dengan tauhid dan sebagainya, dengan kufur dan sebagainya. Dia kata gitu. Sedangkan dia tak sama tu, di antara ada iman tadi maknanya dia tak kufur, gulawe dia kufur. Kok mana dia mau kata ada iman kata ada syirik kata, ada iman kata ada syirik kata, nak capo boleh ke di antara iman dengan syirik? Dia kata gitu. Dak, dia tak kena lagu tu. Tak kena sebab apa? Sebab kufur gu dia iman. At-tauhid gu dia gapo nama? At-tauhid gu dia kufur, gu dia iman. Iman gu dengan kufur. Tauhid gu dengan apa? Gu dengan syirik. Sahabat dan ahli tafsir tak ada kata min tauhidihim, tak ada kata gitu. Dia kata min imanihim, daripada pegangan mereka, kepercayaan mereka. Apabila ditanyakan mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka itu jawab akan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit bumi. Itu maksud. Nampak tak tu? Itu adalah maksud yang sebenar. Maksud yang sebenar daripada ayat Al-Quranul Karim. Boleh kita tengok pendapat itu, perkataan itu di dalam beberapa tafsir ahli tokoh ulama hak mu'tabar di sisi kita sebagai ahli sunnati wal jamaah. Baik. La yaqulunna, nascaya mereka itu katakan nascaya mereka itu akan jawablah mana? Jawab lagu mana? Al khalaqahunna, la yaqulunna khalaqahunna, telah mencipta, yakni yang menciptakan ialah Al-Azizu, makna Tuhan yang maha kuasa, Al-Alimu, lagi maha mengetahui bijaksana. Dia jawab dengan penuh-penuh mulut, dengan tidak ragu-ragu, kata tuai langit bumi ni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya dia bukan duk masalah kata jadi langit jadi bumi, jadikan diri dia ada sebagai Allah yang menjadi. Dia bukan panham masalah duk situ. Masalah apabila dia nak kembalikan amalan ibadat dia hak keluar tubik daripada diri dia tu nyegi kok lain. Nampak tak? Gi ke berhala, gi pada tagut, gi pada berapa nama tu, itulah tempat yang dinamakan mereka itu musyrik. Tu tak? Sebab itulah Tuhan duk jagakan kita sebagai orang Islam, kata mereka ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya duduk di masalah kata Nabi Muhammad pun ngaku kata tuai langit bumi ni dan makhluk semua tu Allah. Dia pun mengaku lagu tu juga, bukan masalah duk situ. Bukan masalah duk situ. Masalah duduk
di antara Nabi Muhammad dengan mereka, yakni perbuatan hamba hak sebagai ibadat tadi itu, hak Nabi Muhammad nak panggilkan manusia klik kepada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal, mereka tak mau. Nampak tu tak? Mereka tak mau. Hak itulah yang mereka apabila orang tanya kata man khalaqas samawati wal arda la yakulunna khalaqahunna al-azizul alim. Ayat lain terkata la yakulunna Allah. Ayat lain, ya, nescaya mereka itu jawab kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab. Akan tetapi apabila Nabi kata qulu la ilaha illallah tuflihun, dia tak kata. Dia tahu kata kalimatus syahadah tadi itu tak sama di antara hak dia nak mengaku dengan apa hak Nabi Muhammad nak bawa. Tak sama di ke mana. Dia tahu kata la ilaha illallah, makna kata semua ibadat dia, semua gerak-geri dia itu tak boleh nak gi, tak boleh nak buat, tak boleh nak gi tak malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata dalam ayat hak lain, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Tu dah tu. Mu nak jadikan Tuhan hak aku sembah ni satu ke ya Muhammad? Pelik sangat mu ni. Situ tepat yang masalah. Faham tu di antara musyrikun dan mukminun pada zaman turunnya Al-Quranul Karim yang jadi muskilahnya di antara dua pihak tu inti tepat perselisihan tu duduk di mana kita tahu. Tu dah. Situ tepat dia.